Alhamdulillah Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata billah alil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Allah Sami'ul Alim, Al-Hayyum Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum la yadri shay'in ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uluhu hifzuhuma wa huwa aliyyul alim. La ikraha fid din, katabana rushdu minal ghaib. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Apek semalam ada terima berapa notis lah. Satunya mengenai Gulam Ad-Dakwah yang Apek selalu sebutkan, pengajian oleh Ustaz Abdul Mu'in yang mengajar Tadabbur Quran, telah dipanggil oleh JAIS, dan kemudiannya terima notis bahawa pengajian di Gulam Ad-Dakwah ditangguhkan tanpa diberitahu bila akan disambung. Ya, kita tak baik buat spekulasi, tetapi saya ingin beri pandangan saya, iaitu tak seharusnya sesiapa dihalang untuk mengajar, walaupun ia bersifat kononnya sesat, kononnya wasabi, kononnya militan, kononnya taksub. Kenapa? Pertama, kita dihujani, dikelilingi dengan bahan militan, taksub dan sesat sepanjang masa, daripada TikTok, daripada YouTube, daripada Facebook, daripada kawan-kawan, daripada orang tua, daripada mana-mana guru. Sepanjang masa saya yang hidup di dalam masyarakat, bercampur semua orang, memang tak henti-henti kita didedahkan daripada semua penjuru, mengenai semua jenis bahan. Termasuk semasa saya Kristian dulu. Bukankah itu sesat? Bukankah itu kedatangan Nabi Isa itu militan, menaksubkan? Ya, tetapi kerana kita diajar berfikir, atau fitrah kita memang berfikir, dan kita tak mampu berfikir, akan terbantut sekiranya kita dihadkan bahan-bahan membaca, bahan-bahan rujukan. Saya guna internet, saya guna GPT, saya guna Google mencari semua jenis bahan untuk belajar. Dan kalau kita menahan seorang budak daripada aktiviti yang dia suka, dia akan pergi main game, sangka game itu tak militan lah, tembak menembak, tak ganas ke, tak menaksubkan ke, dia siang malam main, dia taksub kepada game, cyber gamer ni. Jadi kita tak boleh elak. Alam benci kekosongan, alam sentiasa diisi. Kita cuba keluarkan air daripada lautan, dia akan diisi. Kalau tak gunung berapi, gempa bumi. Assalamualaikum. Oh, saya bukan ustaz, saudara Nasiman, terima kasih atas penghormatan, tapi seganlah. Oh, lebih baik belajar berguru. Seganlah saya nak dipanggil ustaznya, panggil saya Apek sajalah. Saya talabul ilm. Taliban ilmu. Taliban tu maksud orang yang belajar. Ya. Lebih baik belajar berguru. Maksud saya, lebih baik ada sumber. Al-Quranlah sumber. Mursyid,
petunjuk, pembimbing sentiasa ada sekeliling kita. Kalau bukan daripada seorang manusia, akan datang daripada TikTok ini, anda orang boleh swipe saja, orang bebas. Dan manusia ini fitrah dia ingin tahu dan dia akan keluarkan naratif dia, pendapat dia. Kita tak boleh halang. Rasulullah tak dapat halang orang cemooh dia, tomah dia, orang suka dia ke benci dia, haters ke lovers ke, senantiasa akan berlaku. Sesuai yang nyata dan diterima seluruh dunia adalah liberalism oleh kerajaan media seluruh dunia. Liberalism ini kita kena definisikan apa maksud liberalism. Ya, liberalism LGBT, termasuk LGBT, tidak dihalang oleh Islam. Kalau kita kaji balik surah Nabi Nuh, Nabi Lut, kaum yang dikatakan gay, homoseks, kita kena pisahkan homoseks dan liberalism. Okey, homoseks pun, ayat-ayat Allah pun dalam Bible, kita jangan terikut sangat Bible. Tapi kalau kita kaji dalam Bible, kaum Lut itu menghadapi masalah bukan kerana homoseks. Bukan kerana homoseks, kerana mereka zalim terhadap tetamu, zalim terhadap Nabi Lut. Mereka nak mencabuli hak tetamu. Itu yang dikaitkannya. Tetapi dari satu segi, Allah tak pernah turunkan bala yang kita sangka. Saya ulangi ya, Allah tak pernah turunkan bala seperti mana kita kaitkan secara Israeliat, secara Bible, iaitu hujan, gempa bumi. Bila tengok air banjir aja, oh ini tanda daripada Allah semua. Tanda dari Allah. Tapi bukan bala yang dikaitkan. Bala yang dikaitkan ada dalam satu ayat lagi yang lebih jelas, yang kita mutasyabihat, kaitkan dengan ayat-ayat lain, ya, iaitu Allah bila nak musnahkan satu kaum, dia turunkan kemewahan. Ini kita lihat sekeliling kita. Ini kita boleh lihat dengan mata sendiri, kemewahan. Mana ada kerosakan sebagainya. Siapa yang merosakkan? Manusia sendiri. Siapa yang turunkan, siapa yang mengakibatkan bala kehancuran? Manusia sendiri. Kerana ada ayat lain yang sebut Allah tidak zalim, melainkan mereka menzalimi diri sendiri. Ini jelas. Ini ayat itu pemisah bagi saya apa memeluk Islam. Ini ayat pemisah, kerana tafsiran bahawa Allah turunkan bala menghancurkan manusia secara langsung dalam Bible. Bermula dengan Bible, bermula dengan Yunani, bermula dengan Mesopotamia, yang Apek kaji dan itu yang Apek tinggalkan. Bila Apek datang ke Quran, Apek jumpa maksud yang lebih tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, all loving, all caring, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga pada akhir itu akan nampak kezaliman sendiri, menolak nikmat Allah, tidak daripada keterangan Allah. Ini keterangan Allah. Abang yang semoga engkau diberi kebaikan di dunia akhirat. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Terima kasih. Saya doakan balik juga. Saya mohon Allah untuk memberikan saudara kebaikan, pengampunan, ditambahkan ilmu, ditambahkan keinginan kepada Allah dan kejayaan. Ya. Jadi bila saya memati ayat-ayat macam daripada Ustaz Mu'in, saya pernah hadir satu kelas dia di mana beliau mengajar tentang ayat yang bermaksud mereka zikir ketika bangun.
ketika duduk, ketika baring, lalu memati kejadian di langit dan kejadian di bumi, lalu mengucap subhanaka, maha suci engkau, tak menjadikan segala ini sia-sia. Dan Ustaz Mu'in, Abdul Mu'in yang mengajar ini, di sini sudah dihentikan semua kelas ni. Dia bertanya, apakah kita lakukan sedemikian? Itulah zikir. Jadi keterangan daripada seorang ustaz yang memahami bahasa Arab, yang tadabbur. Kerana ramai, saya tak menindakkan, ramai ustaz lain mengajar tentang hadis, tafsir hadis, fiqh, pembalahan Wasabi, Sunni, Asy'ari Maturidi, Ibn Taymiyah. Tetapi kepada saya, mereka sudah cemur-mencemur. Tapi Ustaz Mu'in ini, walaupun dikaitkan dengan Wasabi, saya boleh kaitkan dengan Wasabi, tetapi dia fokus dan tumpu supaya sampaikan tadabbur Quran. Dan saya juga belajar daripada contoh ini, yang daripada contoh Rasulullah SAW. Sidik, boleh dipercayai, amanah, mana kita pikul beban ni amanah daripada Allah, jujur ya. Tabligh, iaitu menyampaikan, dan fatanah, ada lag. Sedih melihat kita sekarang banyak isu yang melemahkan umat Islam ya. Jadi apa yang saya nak ialah, kalau kita nak siasat orang, siasat. Kalau kita nak jadi dalam Islam, khalifah-khalifah tak menghalangkan orang bawa senjata. Muawiyah yang tak baiat, orang Mesir yang nak menuntut daripada Osman tu, tak ada siapa kata lucutkan senjata mereka. Adakan pengawal peribadi kepada khalifah? Tak ada. Syekh Sufi saya kata, the Khalifah has no bodyguards. There's no army in Islam. There's no police in Islam. Tidak ada tentera dalam Islam. Semua adalah tentera. Tidak ada polis dalam Islam. Semua adalah polisi. Tidak ada ulama dalam Islam. Semua adalah ulama. Itulah hakikat amal Madinah. Jadi itulah satu persatu khalifah dibunuh. Tapi itulah yang termasuk imam-imam. Tapi ini kalau kita perjuangkan Islam, kita tak adalah sibuk cuci wang ke, tipu ke, tak bayar cukai ke, dera sesiapa ke. Saya percaya tidak. Jadi kalau saya disiasatkan apa, janganlah halang saya berdakwah. Janganlah halang saya sebagai seorang pengkomputer atau berfikir atau beribadat. Ya, Islam ini dia ada peraturan dia, tetapi sedih tak dilaksanakan. Tapi tak apa. Inilah hakikat Islam melawan dengan institusi pendeta yang berlaku sejak zaman Mesopotamia. Ada padri agung. Oh, aku yang bercakap dengan Tuhan. I am the spokesperson of God. Sistem angka, ya, sistem riba. Pasal vaksin tak ada masalah. Kita dah tengok pandemik yang lepas, tak ada. Gertakan ada. Saya akan nyatakan seperti mana yang saya perhati. Kalau paksa cakap halal,
halal darah. Ini pegangan saya, halal darah. Berbaloi kita berjumpa di jannah. Ya. Mempertahankan maruah adalah jihad. You kata taksub, yes. Mempertahankan maruah. Kalau orang nak rogol anak dara kamu pertahankan dengan nyawa. Orang nak rompak kamu, rumah kamu boleh pertahankan dengan nyawa. Syahid dunia. Ini saya diajar dalam Islam dan saya pegang. Tak ada siapa boleh paksa saya. Tak ada siapa boleh getak saya dan saya tidak cucuk. Boleh tengok semua video saya. Banyak yang diharamkan. Saya tidak takut dan bimbang. Kerana saya pegang hanya kepada hasbunallah ni'mal wakil. Ya. Ya. Jadi Ustaz Muin seperti dia fokus kepada tugasnya menyampaikan. Jangan mencemooh orang lain. Dan saya latih diri saya. Jangan mencemooh. Jais ke, KJ ke, PMX ke, ulama mufti, Dr. Mazhar ke, kita jangan cemooh sesiapa. Kita tidak tahu hakikat. Kita bukan berjumpa dengan Allah. Kita bukan yaqazah dengan Allah. Kita kena tenang. Kita kena taat ayat Allah. Lisanul bil hikmah. Musa alaihissalam depan dengan Fir'aun, tauhid pun diberitahu oleh Allah. Lisanul hikmah. Boleh kata marah kat dia, aku wakil Allah ni. Tak ada siapa wakil Tuhan. Kamu utusan Tuhan, kamu pesuruh Tuhan. Sampaikan walaupun satu ayat bermakna semua kita adalah rasul, penyampai, pesuruh, suruh, mengajak dengan baik. Sesiapa ajak dengan cemooh, bukanlah utusan Tuhan. Sesiapa angkat suara, bukan pesuruh Tuhan. Bukanlah tabligh, bukan waristul anbiya. Sesiapa cemooh, sesiapa angkuh, sesiapa rasa dia lebih baik dari saudara dia, bukan kalangan Rasulullah SAW. Senang saja ajaran Islam ni. Very simple lah. Banyak senang. Ya. So, tanya kenapa Ustaz Muin kena panggil. Ya, saya rasa kerana dia wasabi. Dia mungkin mengajar arsyuat mufti wilayah lah. Saya tak tahu dia bawa bencana ke apa. Saya tak tahu. Saya dengar saja. Ini Abang Yang, kalau kita pandang buruk seseorang, kita akan terlepas kebaikan dari dia. Bagus. Itu sikap amat positif. Terima kasih. Assalamualaikum. Rizikan Selangor kelompok gak juriat kami selalu senantiasa bersangka baik. Ya. Mereka nak buat bank tak ada riba, Zionis mata merah. Ya ke? Kalau begitu baguslah. GSB kan. Saya akan cuba siasat lagi tentang GSB ni, apa mereka sebenarnya lakukan yang sehingga mereka diharamkan begitu. Dan saya akan berkongsilah, ya. Jadi menjelang azan fajar ini, saya cuma nak mengajak semua bertenang. Jangan mencemooh kerana dia datangkan keburukan. Ada troll yang pura-pura berpihak kepada GSB pun ada, berpihak pada saya pun ada, mencemooh lawan. Atau berpihak pada Islam, mencemooh lawan. Melaknatkan kafir, melaknatkan juhala, melaknatkan penentang, melaknatkan orang yang melaknat kita. No. That is not Islam. Islam is love. Ar-Rahmanir Rahim. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa la tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Ustaz Muin baik, lemah lembut, alhamdulillah. Dia buat statement saksi GSB itu perempuan rambut biru, ahli LGBT. Kita tidak tahu. Kita tak boleh tuduh sesiapa, tuan-puan.
Itu kalau dia LGBT, kita dendakan aib dia, itu berdosa kita. Ya, kita tahu sahabat kita minum arak, kita dedakan aib dia, dosa kita. Kita tahu dia homoseks, kita dedakan aib dia, dosa kita. Dia tak solat, kita dedakan aib dia, itu dosa. Kerana itu bukan jenayah. Apa kita harus buat? Kita tunjuk contoh yang baik kepada dia. Kita berkawan dengan dia, kita menasihati dia. Jangan pergi sekali minum. Kita nasihati dia. Itu tugas Rasulullah. Itu cara Rasulullah. Dia memaafkan musuh yang jenayah kepada dia. Ini saya sampaikan seperti mana yang saya tahulah. Itu sajalah. Walak macam mana bro? Walak kita kepada Allah. Walak kita kepada Allah. Ingat walak kepada Allah. Atiullah wa atiu rasul wa uli amri minkum. Jazbi umpama sebuah kampung, seorang dua buat salah, satu sebenarnya kita pun tak tahu siapa yang buat salah. Tak jelas siapa. Ada seorang pembantu pergi dera budak, itu saja. Sekarang semua top itu jenayah terancang, organized crime, selalu pada sindiket yang ada tattoo sini, tattoo sana, ada gangster, ada Bruce Lee punya alat semua, pukul orang, kutip duit zakat secara paksa, ada gangster, ada pakai amoy, pakai harta, pakai wanita. Kalau pakai wanita kata awak nikah dia, itu cara halal. Kalau pakai wanita, lu pakai satu malam, lu jangan ambil tindakan, itu haram. Ya. Jadi kita tak boleh baca media seperti itu saja. Ya bang, tajuk lain nanti depa ubah lain, banyak berdoa. Ya, itu dia. Banyak berdoa, minta dengan Allah, banyak munajat, sentiasa bercakap dengan Allah. Sentiasa bercakap dengan Allah. Bukan seolah dia memang hampir, ini karib dan aku makbulkan doa siapa yang minta. Siapa yang sedar Allah karib, dia minta, Allah tak tukliful mi'ad, Allah tak mungkin janji. Ya. Siapa yakin? Ini bukan soalan siapa yakin. Ya, hakikat. Sadaqallahul azim. Tak timbul kamu menyangsikan tentang Allah. Sesiapa sangsi Allah, dia juhalak, dia jahil. Itu saja kita sampaikan. Sesiapa sangsi Allah dekat, lebih dekat daripada ni, siapa sangsi bahawa Allah kata, ini karib, saya dan aku, surah 187, surah Al-Baqarah, dan 186 ke? Adalah cari ayat dia, tak dabur ayat dia, aku kurniakan. Itu ayat paling power, paling menenangkan hati. Dia hampir, dia kurniakan bila aku minta. Itu dia. Orang kata wali Allah ke keramat ke apa, tak ada. Allah kurniakan. Mesti ingat. Dan kepada dia kita kembali tenang. Tak ada benci kepada sesiapa, kerana semua dijadikan Allah. Semua adalah tajalli Allah. Ini semua nanti orang kata sesat pula. Nanti orang cakap sesat pula. Sistem mungkin kibus. Bukan mungkin kibus, memang kibus. Tapi kita tak tahu niat orang. Ya, kita tak tahu niat orang. Jangan fikir batin orang. Malaikat pun tak tahu. Hanya Allah tahu. Kita jaga percakapan kita, hati kita. Jangan benci sesiapa tuan-tuan. Saudara benci sesiapa, musnahkan kebencian tu. Ada tajuk kepada sesiapa, musnahkan itu. Ada rasa sendiri betul. Saya ada kadang-kadang rasa saya, apa hebat ni. Itu syaitan itu berpaling kepada Allah. Berpaling kepada Allah. Ini sentiasa return to Allah again and return to Allah again. Bagaimana kamu lupa Allah, kembali kepada Allah waktu siang kamu lupa, kembali kepada Allah waktu malam kamu lalai, kembali kepada Allah waktu kembali menangis kepada Allah. Ya. Tak boleh awak kata, tak boleh. Macam mana aku sombong, jangan sombong dengan Allah. Kamu buat maksiat tak apa. Kamu orang jahat tak apa. Tapi waktu malam kamu kembali kepada Allah. Jangan sombong dengan Allah. Dan Allah
Maha dekat, dia kurnia permintaan hamba-Nya. Itu dia. Ya, betul ke kongsi gelap ada buat baiat dalam hutan? Itu kongsi apalah. Oh, dia buat yangsing lah kat Hotel Sheraton. Ada pakai ilmu hitam. Alah, tak ada ilmu hitam. Ilmu tidak boleh hitam. Kata baina rustum minagai, dia terang. Isu lain dah senyap. Contoh kalimah Allah. Tak apa, itu kita jangan bagi ganggu kita. Kita steady ya. Kasihan tengok makcik-makcik kena kurung dan lokat. Ya, anak-anak kira kurung. Allah, bila tak ada ibu bapa kan. Ini dah lebih berapa hari kita rayu kat polis lah, kat PDRM, kat menteri pun saya kenal, Saifuddin Nasution. Bertindak hikmah lah, belas kasihan, bebaskan mereka. Mereka nak buat apa? Kalau mereka buat jahat lagi, baru boleh tangkap. Itu pun khalifah tak tangkap. Percayalah, Rasulullah, khalifah semua bukan jenis tangkap orang. Dia nasihati. Kita jangan jadi ikut sistem barat, sistem komunis ya. Mufti dah keluarkan fatwa GSB sesat. Serah pada mereka lah. Serah pada mereka. Sesiapa yang keluarkan, sesiapa sesat, serah pada mereka. Tapi Allah lebih mengetahui ya. Agamawan sekarang suka bercakaran. Ya, kita suruh berdamai dengan surah Al-Hujurat. Betul semua Allah tajilkan. Ya, Alhamdulillah. Kita hanya ilmu sikit. Man zalladhi yashfa'u innahu illa bi'izni ya'lamuna baina alima ma khawfana bi tashri' ilmihi illa bima sya'. Sedikit saja. Jangan anggap ilmu kita ada pun. Sedikit. Allah kata tentang roh, tentang zat, tentang mutasyabihat, hanya sedikit yang tahu. Maknanya ada sedikit ni. Ada sikit. Kita bukanlah kita orang banyak. Tak mungkin kita mohonkan Allah. Ya, kita tak tahu. Anggap diri kita tak tahu kerana Allah Maha mengetahui. Ya, manusia tak boleh patahkan semangat kamu kalau kamu selalu pegang pada Allah. Kamu dipenjarakan, kamu pun solat tahajud. Mereka nyalakan lampu, tak bagi kamu tidur. Solat tahajud. Lebih baik bertafakur, mengulangi ayat-ayat Allah yang kamu hafal, lebih baik dalam penjara. Kerana Allah dekat kamu. Kamu sudah dilepaskan daripada dunia. Berterima kasihlah kepada polis. Berterima kasihlah kepada JAKIM. Kalau saya lah ditahan, saya akan cakap terima kasih banyak kamu bagi saya rehat. Mungkin saya boleh tulis buku, bagi saya pena, bagi saya pen, bagi saya komputer, saya tulislah buku dari penjara. Alhamdulillah. Tapi tak boleh minta penjara, tuan-puan. Nabi Yusuf minta penjara. Tak boleh. Tak boleh. Minta dengan Allah saja. Minta Allah perlindungan. Bersyukur kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Kerana Allah tak zalim. Allah tak benarkan kezaliman atas bau kita. Ini janji Allah. Jangan sangsi dengan Allah, tuan-puan. Pagi ini Jumaat, jangan sangsi dengan Allah. Fikir lurus dengan Allah. Fikir baik dengan Allah. Ini sebaik-baik zikir. Ini sebaik-baik fikiran, tuan-puan. Ya. Takkan duduk dalam gua zaman ini. GSP dah 3 kali sesat. Boleh 3 kali sesat ni. Alhamdulillah. Sekarang masuk waktu solat subuh. Simbang sampai kiamat. Bukan solat subuh, saudara. Bukan solat subuh. Solat fajar. Solat fajar dan kena tunggu benang putih kelihatan. Tunggu ayat Allah. Tunggu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kasar sangat. Ya. Itu dialah. Itulah apa yang nak sampaikan ialah Ustaz Abdul Mu'in telah diberitahu oleh dalam dikongsi merata, dia dipanggil oleh JAIS, lepas tu semua pengajian dia ditangguhkan. Saya berpendapat walaupun dia sesat, sesiapa pun, Wasabi pun, Sunni pun, JSB pun, janganlah hentikan urusan mereka. Jangan hentikan amalan mereka. Jangan hentikan pengajaran mereka kerana ada orang dapat manfaat.
Kita tak boleh hentikan TikTok. Kita tak boleh hentikan lucah banyak dalam internet. Lucah habis. Siang malam. Anak-anak kita boleh tahan ke main game dan sebagainya yang ganas, yang militan? Tak boleh. Kita hanya boleh nasihati anak-anak kita. Dan kalau kita kosongkan semua bahan ini, apa akan jadi pada internet? Tidak seimbang. Dari internet banyak lucah. Mana bahan Islam? Mana bahan nasihat? Perbanyakan. Tak kisah. Semua yang ajar baik kerana manusia boleh berfikir. Jangan mempodohkan masyarakat. Dia akan bertambah bodoh. Ya, itu sajalah. Sistem Islam tak ada hubungan. Sistem Islam saya pernah berjumpa. Saya tak akan haram mereka. Saya tak akan, mereka nak bercakap, silakan kita bersikap baik dengan mereka. Kamu tak jumpa sistem Islam pun, you jumpa sistem LGBT. You pun jumpa sistem lok-lak sini sana, K-pop sini, gelik-gelik semua sini sana. Ya, kita tak boleh pukul rata, kita tak boleh pukul sesiapa. Kita pukul diri sendiri. Kalau ada berlaku maksiat di keliling kita, kita tanya diri sendiri. Itu sebab Allah letak Quran, kamu cari 4 saksi. Bermakna apa? Bukan cari polisi, cari masyarakat tengok orang buat maksiat. Jadi masyarakat akan berdakwah, bukan cuma orang. Tengok orang buat maksiat kan, macam mana kita nak buat dakwah? Support usaha Firdaus Wong. Atau bantu usaha sendiri, sebarkan risalah, sebarkan pesanan kepada orang-orang yang belum kenal Al-Quran. Kerana kita adalah wakil dan amanah. Sekian, saya doakan Allah tambahkan ilmu saya, tambahkan himmah kepada tuan-puan, berikan hasanah fi dunia wa hasanah fil akhirah. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Kepada engkau kami semua kembali untuk dibicara, hisab dan dihukum. Assalamualaikum.